Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi, marilah sama-sama kita mempelajari mata pelajaran ulum kita pada hari ini, iaitu tajuknya Nabi Muhammad dan Masyarakat Makkah. Dan subtopik kita pada hari ini ialah kepentingan mengamalkan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mempelajari tajuk kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membuka buku teks muka surat 118, dan selepas ini kita akan buat buku aktiviti pada muka surat 116. Jom kita baca sajak bersama-sama dengan Ustaz. Deklamasi sajak dan faham, itu arahan dia. Rasulullah kesayanganku dan ikutanku, itu tajuk sajak yang kita akan baca. Ya Rasulullah, mengenangmu, menjejakimu, sirahmu membuatkan kami rindu padamu, mengagumi kepribadianmu, menyanjungi akhlakmu. Wahai kekasih Allah, ketenangan, ketabahan, kesabaran dan pekertimu, inspirasi hidup kami, dirimu sebagai ikutan dan teladan. Wahai Rasulullah, kami amalkan akhlakmu yang mulia, pasti disayangi ibu dan bapa, disenangi guru, rakan dan taulan, permusuhan dapat dihindarkan, hidup aman dan damai, rahmat Allah memayungi kami. Itu tajuk, itu sajak yang ada pada muka surat 118 ini. Sajak ini bukan sekadar sajak semata-mata, tetapi ada isi penting yang boleh kita kaitkan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kepentingan mengamalkan kepribadian Nabi. Apa maksud kepentingan? Kepentingan ni maksudnya apa benda yang kita dapat apabila kita mengamalkan sunnah Nabi ataupun kepribadian Nabi. Agak-agak di mana jawapannya? Di mana isi penting yang boleh kita ambil tentang kepentingan mengamalkan kepribadian Nabi? Baik, cuba lihat pada perenggang kat bawah tu, tulisan yang berwarna biru ke purple. Okey, di situ tengok pasti perenggang akhir kita baca, wahai Rasulullah, kami amalkan akhlakmu yang mulia, pasti mula pada situ, disayangi ibu dan bapa. Apabila kita amalkan akhlak Nabi, pasti kepentingan yang pertama ialah disayangi ibu dan bapa. Ibu bapa kita akan sayang kepada kita kalau kita amalkan kepribadian Nabi. Bukan setakat ibu bapa sahaja, semua orang pasti akan menyayangi kita. Seterusnya, disenangi guru. Baru Ustaz kata tadi,
bukan saja ibu bapa, disenangi guru. Guru pun akan senang dengan kita melihat kita melakukan contoh kepribadian Nabi. Rakan dan taulan. Selain pada guru, rakan dan taulan, rakan kita pun akan sayang pada kita, akan senang dengan kita. Seterusnya, permusuhan dapat dihindarkan. Apabila kita mengamalkan kepribadian Nabi, kita dapat mengelakkan permusuhan, perbalahan dengan kawan kita, perbalahan dengan adik-beradik kita, perbalahan dengan sesiapa sahaja. Kita dapat elakkan benda tu jika kita mengamalkan kepribadian Nabi. Kepribadian Nabi ni macam mana? Antara kepribadian Nabi ialah Nabi sabar, Nabi merendah diri, Nabi tidak sombong. Sebab apa? Apabila berlakunya perbalahan, permusuhan, sebab kita tidak mengamalkan kepribadian Nabi. Contohnya kalau kita berlawanan dengan sifat Nabi. Kalau Nabi tidak sombong, kita sombong. Sifat sombong itulah yang menyebabkan berlakunya permusuhan, perbalahan. Jadi untuk mengelakkan berlaku permusuhan dan perbalahan, kita kena amalkan kepribadian Nabi SAW. Seterusnya, hidup aman dan damai. Apabila kita amalkan kepribadian Nabi, hidup kita akan aman, damai. Sebagaimana Nabi juga aman dan damai, hidupnya penuh dengan barakah. Rahmat Allah memayungi kami. Pastinya apabila kita mengamalkan akhlak Nabi, Allah juga akan merahmati kehidupan kita. Itu di antara kepentingan mengamalkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan di dalam sajak ini. Selain daripada ini, masih banyak lagi kepentingan ataupun faedah yang kita dapat daripada kita mengamalkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya anak-anak, kita akan buat latihan pada buku aktiviti muka surat 116. Tengok muka surat 116. Soalan dia, arahan dia, tanda right, tanda pada penyataan yang betul. Yang betul kita tanda betul, ya. Kepentingan mengamalkan akhlak Nabi. Okey, baik, tengok yang pertama. Hati resah, gelisah. Betul ke salah? Kalau rasa betul, sila tanda betul. Kalau salah, tak payah tanda apa-apa. Yang kedua, dirahmati Allah dan diberkati. Betul ke salah? Yang ketiga, hidup menjadi aman dan damai. Betul ke salah? Masyarakat huru-hara. Betul ke salah? Kalau betul, tanda betul. Permusuhan dapat dielakkan. Tengok betul ke salah. Disenangi guru dan rakan. Betul atau salah. Disayangi ibu dan bapa. Betul atau salah. Dibenci rakan. Betul atau salah. Jadi anak-anak sila buat latihan ini. Kalau tidak ingat, boleh rujuk kembali buku teks yang kita baca tadi pada muka surat 118 yang tulisan yang berwarna biru itu. Tengok, kemudian kita jadikan panduan untuk kita buat jawapan pada buku aktiviti muka surat 116 ini. Itu saja pengajaran Ustaz pada kali ini. Mudah-mudahan anak-anak boleh memahami apa yang Ustaz terangkan sebentar tadi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.